Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, Suratul Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Juzuk yang ke-17, sambungan perbincangan kita ayat yang ke-6. Sambungan perbincangan kita ayat yang ke-6 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman versi Jawi. Jawi muka surat 664. Muka surat 664. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang beberapa perkara yang berkait dengan Rasul, para pendakwah dan juga keadaan para alim ulama dan masyarakat awam, disebut dengan nama Ahlul Zikri dan juga orang awamil muslimin. Serta seperti biasa, Al-Quran ini akan sentiasa memperingatkan, memberi amaran kepada golongan yang menentang Islam, akibat buruk sedang menunggu mereka. Kalau lepas di dunia, mereka tak akan lepas di alam barzakh, lebih-lebih lagi apabila sudah sampai di akhirat nanti. Baik para jemaah sekalian, kita mulakan perbacaan beberapa ayat dalam surah ini. Bermula ayat yang ke-6. Bermula ayat yang ke-6. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Kita pergi kepada penjelasan ayat, tafsirul ayat. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Artinya tidak ada penduduk sebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka. Banyaklah negeri mana ini. Dan ada setengah ulama tafsir menyebut tentang negeri-negeri tertentu. Jadi para ulama kata umumlah. Ada negeri yang telah dibinasakan seperti negeri Sabah, negeri mana-mana yang menentang Islam. Kamu tengok je lah mana-mana kumpulan yang menentang Islam, itu yang jadi. Jadi ayat ini
munasabah dengan kata-kata kafir. Tengok dalam siri yang lepas, mereka kata apa? Dalam ayat yang kelima, falyatina biayatin kama ursilal awwalun. Kalau Muhammad ni betul, mintalah dia bawa tanda-tanda mukjizat sebagaimana Nabi dulu. Soleh ada unta, Musa ada tongkat, Isa ada tangan, Muhammad ada apa? Bagi mereka, seolah-olah mereka memperlekehkan mukjizat yang nyata di hadapan mereka, iaitulah mukjizat Al-Quran. Nampak lekeh bagi dia, tak bernilai mana. Jadi dia nak yang lain. Maka marilah ayat ini, ayat yang ke-6 ni seolah memberi jawapan kepada mereka. Ai ma'amana qabla kufari Quraisy, semua kumpulan-kumpulan sebelum daripada puak kafir Quraisy, dari kalangan umat-umat yang terdahulu, mereka juga telah membuat cadangan, iktirah ke atas rasul-rasul mereka, tanda-tanda, bawa mari tanda-tanda mukjizat. Itulah cadangan mereka, sebagaimana mereka sudah lakukan kepada Nabi Saleh. Bila Nabi Saleh bawa unta mari, kazzabu wa zabahu, mereka dusta, mereka sembelih unta. Apa jadi? Sama juga lah dengan umat-umat yang lain, minta tanda. Akhir sekali Allah kata fa'ahlakna tilkal qura wa jami' ahliha. Kami binasakan penduduk negeri itu dan penduduknya sekali. Jadi adakah Quraisy nak macam ni? Tengok dalam ayat. Mana tidak ada penduduk negeri, sebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka, yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya, maka benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman? Nak betul ke nak beriman? Afahum yu'minun? Ataupun sahaja nak main-main je? Tengok nota di bawah 941. Yakni kaum-kaum yang telah lalu, yang meminta nabi-nabi mereka menunjukkan mukjizat, tidak juga beriman setelah mukjizat itu ditunjukkan kepada mereka. Itu perangai dia dah. Dia tak akan beriman. Tunjuk juga. Layan juga. Tapi mereka tetap dengan kerah kepala, dengan tak mau ikut. Lalu mereka dibinasakan. Demikian juga halnya orang-orang kafir musyrik yang meminta mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak juga akan beriman. Kalau tunjuk pun tak ada, ni sihir. Dia mula main sihir. Itu je cerita dia. Kerana mereka lebih degil lagi, na'udzubillah, dan kesudahan mereka akan dibinasakan kalaulah mukjizat yang mereka itu berlaku. Itu sebab banyak permohonan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya Allah, orang ni minta sekian-sekian, Allah bagi syarat. Aku beri, kalau tak beriman binasa. Nabi kata tangguh dulu. Itulah dia panggil sifat apa? Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, yang disebut dengan nama pembawa rahmat kepada sekalian alam. Maksudnya setiap perkara yang boleh merusakkan, boleh membinasakan kaumnya, Nabi kita tangguh, minta. Tamatlah kita ayat 6, kita pergi kepada ayat yang ke-7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Di antara cadang yang puak kafir juga, apa dia? Mereka cadang supaya Rasul yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla ni malaikat, bukan manusia. Nak malaikat pupuk dia tu, kan? Maka Allah jawab, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, bukan malaikat. Jadi samalah orang dulu pun, kami dah beri kepada mereka, nabi-nabi dulu pun laki-laki, bukan malaikat, tapi mereka adalah manusia. Manusia biasa, orang makan, minum, berkahwin, tidur, bangun, tapi mereka diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang membezakannya. Maka tengok nota di bawah.
942, bagi menolak fahaman kaum kafir musyrik yang mengatakan bahawa seseorang Rasul itu semestinya dari malaikat. Ini cadangan ataupun dongengan buat-buat kafir. Dan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ia seorang manusia seperti mereka. Lihat ayat 3 yang lalu, cadangan dia. Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini bahawa Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam yang diutuskannya sebelum itu adalah semuanya dari kalangan manusia belaka. Rijalan, manusia lelaki. Kita kena ingatlah manusia tapi dia jantina dia laki-laki, tidak ada Nabi di kalangan wanita. Tidak. Kita dah bincang dulu. Ada sebahagian ulama mengatakan boleh jadi juga Nabi di kalangan wanita berdasarkan kepada inuhi ilaih, kita wahyukan. Dia wahyu di situ dengan makna ilham, bukan makna wahyu seperti yang diistilahkan kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada masyarakat supaya bertanya ahlu zikri. Tengok sini. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu zikri jika kamu tidak mengetahui. Jadi siapa dia ahlu zikri? Orang yang ada ilmu ni siapa? Orang yang ada ilmu tentang kitab-kitab yang terdahulu siapa? Tengok nota di bawah. 943, ahlu zikri, kalau kita agak alim ulama lah, orang yang ada ilmu, ada pengetahuan, itu makna ahlu zikri. Yakni orang-orang yang mengetahui tentang kitab-kitab Allah. Ayat ini menjadi dalil bahawa orang-orang yang tidak mengetahui sesuatu perkara, hendaklah bertanya kepada orang-orang yang mengetahuinya, terutama dalam soal-soal agama. Maka dalam ayat ini Allah SWT perintahkan pergi tanya orang dulu, ahlul kitab zaman dulu, kalau kamu tak tahu bahawa nabi-nabi yang terdahulu juga manusia. Ini di antara peranan orang biasa, peranan masyarakat awam. Kena pergi tanya pergi tanya siapa? Pergi tanya orang-orang yang ahlul kitab. Pergi tanya ahlul kitab. Di mana kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wasammahum ahla zikri. Allah namakan ulama ahlu kitab ni sebagai ahlu zikri. Sebab apa? Li'annahum kanu yazkuruna khabar al-anbiya. Kerana mereka mengetahui cerita, berita, maklumat tentang nabi-nabi yang terdahulu berdasarkan kepada kitab mereka. Berdasarkan kepada kitab mereka. Mimma lam ta'riful Arab. Orang Arab tak tahu. Jadi orang Arab tak tahu, orang Arab tak pandai, dia pergi tanya ahlul kitab. Wa kana kufar Quraisy, dan memang puak-puak Quraisy selalu murajaah, selalu pergi bertanya, merujuk kepada ahlul kitab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma malangnya nasib tak baik, ahlul kitab ni jahat. Mereka sembunyi fakta sebenar yang sepatutnya berlaku. Mereka sembunyi fakta sebenar yang sepatutnya diberitahu kepada orang Arab. Betul lah tu Muhammad tu. Sebab itulah Huyai bin Akhtab ketika dia pergi siasat. Mula-mula Nabi sampai di Madinah, Huyai dengan adik dia pergi siasat. Pergi tengok tanda-tanda yang ada pada Nabi, benar, sudah betul, tepat dengan apa yang ada dalam kitab mereka, kitab Taurat. Tapi apa boleh buat, malang nasibnya dia balik ke rumah. Adik dia tanya, ya Huyai, huwa. Dia ke tu? Huyai kata, huwa. Betul dah. Sepatutnya mereka berdua mengiklankan beriman kepada Nabi SAW dan mengajak ahlul kitab yang lain supaya beriman. Tapi apa boleh buat, itulah kita kata bukan salah ibu mengandung, tapi salah, ya kita nak kata salah apa? Nasib lah, nasib malang.
Nasi malang mereka tak mau beriman juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab apa bila adik dia tanya, ma mauqifuna, apa sikap kita dengan dia? Qala adawatuhu wallahi in baqitu, aku akan lawan dia selagi akan hidup. Ini masalah. Maka Allah SWT perintahkan kita di sini supaya pergi bertanya kepada ahli zikri, maknanya ahli kitab yang ada zaman itu. Sebab apa? Sebab mereka tahu sebenarnya. Tetapi malangnya mereka buat-buat tak tahu. Dia tahu tapi buat tak tahu. Ini yang malang. Kita hari ini pun kadang-kadang kita tahu benda itu benar. Kita tahu apa yang betul di depan mata kita, tapi tak mau ikut juga, buat-buat tak tahu. Sebab apa? Sebab takut, gerun, gementar nak menyatakan kebenaran. Baiklah para jemaah sekalian. Kita ayat tentang fas'alu ahla zikri ini dibahas panjang oleh para ulama tentang kedudukan orang awam muslimin. Bagi kita orang awam, kita ni lah semuanya orang awam lah, kita tarah kita ni kan. Dia panggil orang awam. Maka bagi kita orang awam menjadi kewajipan kepada kita bertanya kepada para alim ulama. Bertanya kepada para alim ulama yang mengetahui. Contohnya kita masyarakat biasa. Sekarang ni bagi kita tempat rujukan tertinggi dalam sesebuah negeri, iaitulah pejabat mufti. Jadi apa-apa masalah rujuk pada mufti. Tanya dia, dan pejabat mufti, dia ada pegawai dia, ada apa, jangan susah. Jadi tanya, boleh tanya secara telefon ataupun tulis surat. InsyaAllah sahib ashabus samaha mufti akan beri jawapan. Cuma jawapan itu mengikut apa yang ada pada mereka lah kan. Jadi bagi kita orang kampung, boleh je kita tanya ustaz-ustaz kita. Cuma para asatizah, pak-pak lebay kita, jangan jawab semua benda yang kita tak tahu. Khususnya dalam perkara-perkara nawazil, perkara yang baru. Macam kita sekarang ni duduk di zaman pandemik. Berbezalah cara kita nak solat, cara sah solat, cara macam-macam. Maka menjadi kewajipan kepada kita bertanya kepada ahlu zikri. Jangan kita pandai-pandai ni, saya ni ustaz, saya ni kurang ilmu tapi bercakap lebih daripada ustaz. Kita kata ini sangat berbahaya. Dah tahu dah kurang ilmu, dah sedar diri, jangan bercakap banyak. Terutama sekali dalam perkara-perkara yang baru berlaku, baru timbul. Maka di sini perlu kepada fatwa jama'iyah, mana fatwa-fatwa secara kolektif, secara berjamaah. Kita tengok fatwa di Arab Saudi, fatwa di antarabangsa, fatwa di negara lain, fatwa kita gabungkan, tengok apa yang berlaku dalam dunia ini. Barulah tidak selalu kalau tidak pandai seorang-seorang, mentangkan kita ada admin boleh potong video, kita kerak video, langgar dia punya SOP, maka menimbulkan kecelaruan kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi bila kita buat, ramai pula orang tengok, maka lagi kita naik semangat. Kita kena fikir panjang lah para jemaah sekalian. Jadi tanda di sini, fas'alu ahla zikri, para ulama mengatakan kita kena tanya ulama-ulama yang memahami masalah yang berlaku, jangan pergi tanya sebarangan orang. Baik para jemaah sekalian. Sebab itu di kalangan ahlu kitab sendiri, ada ahlu zikri yang wara', yang ikhlas seperti Abdullah bin Salam dan beberapa orang ulama ahlu kitab yang telah mengisytiharkan pengislaman mereka bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Kita masih lagi dengan memberi jawapan kepada hujah puak kafir minta supaya Rasul di kalangan malaikat. Dan kami tidak menjadikan Rasul-Rasul itu bertubuh badan yang tidak makan, tidak minum. Malaikat dia tak makan, tak minum. Rasul-Rasul kita makan dengan minum, dengan cara adabnya, dengan cara akhlaknya. Dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya. Berapa ramai Rasul sudah wafat, kan? Sebelum para Nabi, semua Rasul sudah mati. Nah, cuma orang duk khilaf tentang Khidir, Nabi Khidir, adakah hidup mati, macam-macam. Baik, kita dah bincang dah hari itu. Tengok nota di bawah, 944. Yakni Rasul-Rasul itu manusia seperti kamu, dari sudut kemanusiaan. Insaniyatul Rasul. Mereka makan,
minum, berkahwin, beranak pinak, sakit, pening, dan kesudahannya wafat. Cuma keistimewaan mereka ialah mendapat wahyu dari Allah dan menjadi utusannya yang menyampaikan perintah-perintahnya kepada umat manusia. Itu yang berbeza. Berbezanya Rasul ni, mereka ada wahyu, mereka ada dipimpin terus oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kata Rasul ni macam, memang manusia biasa, dia kemanusiaan, tapi dia ada jawatan khas. Itu yang kita kena sedar. Baik, tengok ayat yang ke-9. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, manusia, dia makan, dia minum macam orang lain juga, dan mereka tidak kekal atas dunia. Yang nak mengekalkan, nak panjangkan umur ni, cerita lain lah. Kan? Khidir, Nabi Ilyas, dan macam-macam lagi lah cerita yang ada. Yang betulnya, yang masih belum mati lagi, Nabi Isa AS. Nah, itu dengan nas Quran, dia akan turun balik di akhir zaman. Baik, ayat yang ke-9. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ. Kemudian kami tepati janji kami kepada mereka. Lalu kami selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki, dan sebaliknya kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Siapa dia di sini? Tengok nota di bawah 945. Yakni kesudahan Rasul-Rasul itu berjaya sebagaimana yang kami janjikan, tetapi binasalah kaum kafir yang menentangnya. Semua nabi-nabi akan menang akhirnya, tapi dakwah dia walaupun tidak ramai yang ikut, kaum yang menentangnya binasa. Binasanya kaum Samud, binasanya kaum Ad, binasanya Fir'aun, dan binasalah kumpulan-kumpulan lain, kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibinasakan seluruhnya. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-10. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Kenapa? Ayat ini, para jemaah sekalian, setelah Allah SWT laksanakan risalahnya kepada Nabi SAW dan menyatakan bahawa Nabi seperti Nabi yang terdahulu. Dia manusia, tetapi dia mempunyai wahyu. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, laqad anzalna ilaikum kitaban. Kitab di sini dengan makna Qur'anan. Al-Quran yang memperingat, fihi zikrukum wa fihi syarafukum. Quran ini siapa yang ambil dia, maka dia akan mendapat kemuliaan. Karena itulah ulama tafsir kata, zikrukum, sebutan yang baik. Apa dia sebutan yang baik? Ay syarafukum wa fakhrukum wa irtifa'ukum. Allah Ta'ala beri kemuliaan dengan sebab Al-Quran. Dengan sebab Al-Quran. Ada yang mengatakan zikrukum bermakna mau'izatukum. Nasihat-nasihat. Jadi semualah sifat Al-Quran itu sebagai nasihat, dan sifat Al-Quran juga sebagai peringatan. Sifat Al-Quran juga yang membawa kemuliaan. Karena itulah anak-anak kita yang hafal Quran, orang-orang dewasa yang mengaji Al-Quran, biarlah kita berakhlak dengan akhlak hamalatul Quran, orang yang berakhlak dengan akhlak Quran. Sebab apa akhlak Quran? Dia ada sifat tersendiri, ada tersendiri. Karena itu saya rasa perlu sangat kepada ilmu motivasi kepada anak-anak kita hafazatul Quran. Biarlah mereka berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kita ni kadang-kadang
Kita duk fikir kita ni macam orang kampung juga. Kita dapat Quran, mendapat kemuliaan Al-Quran dengan sebab Al-Quran. Nabi sendiri sebut, innallaha rafa'a aqwaman. Allah Ta'ala angkat beberapa kaum dengan sebab Quran dan menjatuhkan beberapa kaum dengan sebab Quran. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala muliakan kita sebagai ahli Quran, kita muliakan diri kita dengan berakhlak dengan akhlak ahli Quran, jaga solat, jaga ibadat, jaga penampilan diri, keluarga. Jangan main-main. Ni orang tengok orang lain jadi pelakon, bawa gambar-gambar, kita pun nak jadi pelakon juga, kita kata la ya ahya hamalatul Quran, ya ahlul Quran. Jadi berakhlaklah kita. Mudah-mudahan kita mendapat menjadi ahlul Quran yang disebut sebagai ahlullahi wa khassatuhu. Naam. Baiklah para pelajar sekalian, beberapa fawaid tarbawiyah dalam ayat yang kita baca 6 hingga 10 ini, iaitu Allah SWT perintahkan kita bertanya kepada ahli ilmu fi masailiddin, khususnya dalam masalah agama. Sebab kita ni pandai setara mana pun, ada lagi orang pandai. Cabang agama ni sangat luas. Maka kita yang tumpu ke dalam bidang fiqh, boleh jadi kita tidak mendalami sangat dalam bidang usuluddin, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir. Maka kita melengkapi sesama kita. Sahabat kita ni dia mengaji hadis, kita belajar fiqh, jadi kita bergabung dengan dia. Macam mana Syekh, Ustaz, akhi, hadis ni macam mana? Ini masyarakat hari ni bila kita cerita tentang hadis ini tidak sahih, hadis ini tidak ada riwayat yang jelas, dia bukan nak terima nasihat, tapi dia hentang pula ustaz yang beritahu kepada dia, oh ustaz ni tak boleh pakai ni, sebab dia dengan hadis-hadis ni tak apa nak jadi. Kita kata subhanallah. Jadi itulah yang jadi masalah punca kerusakan dunia ni, sebab kita tak mau rujuk kepada ahli zikri, tidak rujuk kepada pakar yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ilmu. Maka kita kena menghormati kepakaran. Dalam bidang dunia, kita terima pula. Orang ni engineer, pakar. Engineer berapa jenis? Ada yang bagi bangunan, ada yang bagi enjin, ada yang bahagian tu, bahagian ni. Jadi, kita menghormati mereka. Kenapa dalam bidang agama, kita nak rempuh masuk semua? Kita kata, la. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan menggunakan profesional, dalam bidang masing-masing, kita juga kena letak dalam bidang agama juga masing-masing. Kita mengaku kita tak mengaji hadis. Kalau ada orang tegur dalam bab hadis, kita terima. Orang tegur dalam bab fiqh, terima. Orang tegur dalam bab lughah, dalam bab bahasa lughatul Arab, kita juga kena menerima. Jadi itu dia panggil ahlu zikri. Setiap kumpulan tu ada ahlu zikri dia yang tersendiri, yang sepatutnya kita kena menghormati mereka. Kemudian apakah hikmah? Allah SWT mengekalkan ahlul kitab, Nas Yahudi dengan Nasara, ada di zaman Nabi SAW, sedangkan mereka kafir. Walaupun mereka kafir, tapi sebenarnya mereka ada ilmu, ada maklumat tentang Nabi. Ada maklumat tentang tauhid dan hari akhirat. Syurga neraka dia ada. Dalam kitab mereka sudah ada tentang Rasulullah SAW, tetapi kejahatan mereka, iaitulah mereka tak mau menyatakan kebenaran, dan keburukan mereka menyembunyikan yang benar. Itu salah. Tapi asasnya mereka tahu apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, kata di para ulama dalam masalah fasalu ahla zikri ini, iaitulah bagi orang awam boleh bertaklid kepada para ulama. Bagi penuntut ilmu, seeloknya mereka duduk di dalam kategori dia panggil ittiba. Kita ni ada dua. Orang awam biasa taklid, ikut je apa yang ustaz dia cakap. Tapi bila dengar orang bagi tahu, kena buka lah minda. Jangan kata, ini syekh saya je betul, yang lain tak betul. Ini masalah juga. Bagi orang yang talibul ilmi, penuntut ilmu, dia kena duduk di antara taklid dengan ittiba. Kita kena ikut kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para guru kita. Jangan kita ta'asub pada guru. Guru kata betul belaka, walaupun dalilnya tidak ada, kita kata la, tidak boleh. Sebagaimana telah dihuraikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalil Anam. Dia kata wa minal ajabil ajib. Di antara benda yang sangat pelik, yang sangat ajaib, Izzuddin cakap, iaitulah orang ni tahu lemahnya sandaran syekh dia, tapi mereka masih lagi berpegang dengan pandangan itu taklid dan semata-mata nak ikut. Itu Syekh Izzuddin Abdul Salam ni dikenal dengan nama Sultan Ulama, penjual raja-raja.
ulama besar dalam fiqh Syafi'i masih lagi menegur kepada kumpulan taklid tegar walaupun mereka ada alat, ada ilmu yang boleh menilai pandangan-pandangan. Sebab itu dia panggil ittiba. Kita pergi kepada golongan ittiba. Adapun golongan mujtahid mutlak, sebagaimana ulama besar kata, tidak ada lagi di zaman kita ini, tapi mereka boleh lagi berijtihad di dalam perkara-perkara juz'iyat, perkara-perkara baru yang berlaku, nawazil, benda-benda baru, maka mereka berijtihad. Oleh tak mampu nak ijtihad seorang, di situlah perlunya kepada kelompok, dia panggil majlis fatwa. Majlis fatwa negeri, majlis fatwa kebangsaan, majlis fatwa peringkat antarabangsa. Jadi alhamdulillah ittihad ulama. Maka ini pentingnya bagi kita ini, tak mampu nak ijtihad seorang, kita berijtihad secara jama'i, secara beramai-ramai, kita kata alhamdulillah, ini penting. Baiklah para jemaah sekalian, tajuk fas'alu ahla zikri ini sangat penting untuk menghormati kepakaran masing-masing sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang kita baca tadi, alhamdulillah. Jadi jangan semua orang rempuh masuk tak itu pasal. Dalam bab agama kita berani rempuh, tapi dalam bab dunia kita tak benar orang lain rempuh. Tak boleh, ini pakar dalam bidang sekian-sekian. Oh, doktor pun dia tak campur. Saya doktor bahagian sekian. Dia tak campur dalam bahagian ni. Dia bahagian, contohnya bahagian otak. Dia tak campur bahagian kaki. Oh, ni bahagian tulang. Dia tak campur bahagian usus, bahagian. Maka masing-masing ada. Kita dalam agama pun sepatutnya begitu. Kita tak mampu, jangan masuk semua tempat. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-11. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman. Jadi negeri-negeri yang zalim, ahlaknahum. Kami akan binasakan mereka. Kami akan hapuskan mereka. Kami akan azab mereka. Dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai ganti. Fir'aun mati, Nabi Musa yang menguasai. Lama-lama Bani Israel pula menyeleweng. Dia kata apa? Itu dia panggil suasana yang berlaku, binasanya kaum Nuh. Kemudian yang hidup atas kapal Nabi Nuh, mereka pula menyambung. Lama-lama mereka pula bermasalah. Tengok nota di bawah. 946. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan tentang penduduk negeri-negeri yang telah dibinasakan pada masa yang lalu disebabkan kezaliman mereka, yakni disebabkan kekufuran dan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Zalim di sini bukan makna pukul orang, bukan makna tampar orang saja, tapi zalim itu dengan makna melakukan syirik. Itu zalim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Dan juga melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla, maka itu dikatakan sebagai zalim. Bila mereka zalim, Allah binasakan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lantik, beri peluang orang lain yang lebih baik duduk di tempat mereka. Baik, ayat yang ke-12. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. Maka tatkala mereka merasai akan kedatangan azab kami, mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu. Nak lari ke mana? Kan? Mereka nak lari ke mana? Yahrubun min qaryatihim musri'in. Lari daripada negeri dia. Kalau sempat, kadang-kadang tak sempat. Wahum yal'abun. Sedang mereka duduk main-main, sedang mereka duduk lara, duduk mabuk, azab datang. Allahu Akbar. Ataupun gelap di langit, mereka duduk ingat ke hujan nak turun, happy dia, suka dia, siap dengan tong air lagi, bawa baldi, bawa besin, bawa bekas air. Konon-kononnya langit nak turun hujan. Rupa-rupanya gelap di langit bukan hujan tapi azab. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Tengok ayat 13. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun.
Allah lalu dikatakan kepada mereka, mereka nak lari, dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari, usah lari, nak gimana? Dan sebaliknya kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu. Dan ke tempat-tempat tinggal kamu. Balik istana kamu, banglo kamu, rumah kamu, balik sana. Supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku. Nak buat apa? Baliklah. La tarkudu, jangan lari daripada azab, tunggu kat situ. Kamu kan cakap besar dulu dengan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Konon-kononnya mereka ni orang selamat, mereka orang hebat, mereka tak hirau ke orang, mereka tak takut siapa. Kan? Tapi apa boleh buat? Bila tengok azab, masing-masing nak lari, maka dia katakan, la tarkudu, jangan lari, tunggu sini. Kan kamu cakap besar dulu. Hari ni mau lari pula. Mana yang cakap besar? Buah besar dulu mana? Hilang habis kan. Allahu Akbar. Mereka jawab. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Allahu Akbar. Akhirnya mereka berkata, akur, pasrah. Mereka bercakap, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Sedarlah. Tapi apa boleh buat? Azab depan mata. Azab depan mata. Bergelimpangan sudah terbalik habis orang-orang dia. Habis mengaku ada faedah lagi. Jawabnya tidak ada lagi faedah setelah turunnya azab. Kita nak mengaku, kita nak insaf, kita nak sedar sebelum terjadi apa-apa. Kalau dah jadi, habis. Macam sebagaimana yang kita dah baca cerita Fir'aun baru ni. Bila dia tenggelam dalam laut, lemas, ketika itu dia mengaku amantu. Aku beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Apa nak buat? Halla, andainya dia beriman sekali dengan ahli sihir dia, selamatlah Fir'aun. Tapi itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla, Fir'aun tak beriman. Ayat 15. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka, sehingga kami jadikan mereka hancur lebur dan senyap sepi. Mati habis dan tak senyap apa? Allahu Akbar. Mereka diazab sehingga sunyi sepi, mati bergelimpangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang dikatakan dalam hadis, berbezanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, kami tidak akan binasakan umatmu wa anta fihim, engkau ada bersama mereka. Berbeza dengan nabi-nabi dulu, umat mereka mati di hadapan nabi mereka. Subhanallah. Umat mereka mati di hadapan nabi mereka. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak dibinasakan di hadapan nabi. Berapa orang yang mati? Yang kena tawan yang kena bunuh dalam peperangan Badar baru 70 orang. Nabi lain, satu kampung, satu negeri dibinasakan. Itu perbezaan yang sangat ketara. Yang kita kena sedar, baru kita nampak siapa itu rahmatan lil alamin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allahu Akbar. Tengok kepada ayat 16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Allah kata apa? Dan ingatlah, tidaklah kami menjadikan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya secara main-main, sia-sia, tidak. Tengok nota di bawah. 947. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh alam dan segala yang ada padanya yang demikian indah dan menakjubkan bukanlah untuk hiburan dan permainan, tetapi dengan tujuan dan hikmah-hikmah yang telah ditentukannya, terutamanya untuk mengenal Allah Azza wa Jalla yang menjadikannya serta beribadat kepadanya. Oleh itu, kajilah
dan selidikilah segala yang ada di bumi dan di langit untuk mendapat faedah-faedah yang besar. Kemudian gunakanlah dia dengan sebaik-baiknya serta bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga itu. Jadi apa sebab ayat ini datang setelah Allah menceritakan kebinasaan umat dulu. Jadi ta'alluq hazil ayat 16 ni dengan kaitan dengan ayat sebelumnya apa dia? Yang pertama, setelah Allah SWT nyatakan binasanya negeri-negeri yang penduduknya telah mendustakan rasul-rasul mereka, Allah Ta'ala ikuti dengan hikmah, keadilan Allah Azza wa Jalla, balasan itu sebagai balasan kepada perbuatan mereka. Kalau dia taat, dia beriman, Allah tak binasakan mereka. Tapi mereka binasa sebab apa? Sebab mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Tuhan kata, semua yang berlaku itu, wa ma khalaqnas samaa wal ard bainama la'ibin. Aku bukan buat sia-sia. Aku buat ada matlamat, ada tujuan, ada maksud. Tapi kalau kamu langgar juga, kamu terima. Yang kedua, matlamat yang kedua, kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya untuk menyatakan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak menolak hujah-hujah puak-puak yang mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala telah bawa kepada Nabi kita mukjizat yang ada. Mereka pun tengok depan Nabi mukjizat. Tapi apa boleh buat, kerah kepala tak dengar kata. Maka di sini kita faham bahawa ayat 16 kaitan dengan ayat dulu, dua perkara yang telah saya sebutkan tadi. Dan semua apa yang Allah ciptakan atas dunia ini semuanya mempunyai hikmah dan tujuan yang tersendiri, bukan dibuat la'ibin, suka-suka ataupun sia-sia saja, tidak ada. Baik para jemaah sekalian, kita pergi pada ayat 17. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, kalau kita nak buat benda ni suka-suka ya, tentulah kami akan mengambilnya dari sisi kami, tapi kami tidak melakukannya. Tuhan katakanlah, aku nak buat suka-suka, aku ambil sendirilah, apa sibuk nak minta dengan kamu, kan? Tengok nota di bawah. 948, yakni meskipun demikian, kami tidak melakukannya. Kalau nak, Tuhan kata, nak aku boleh buat. Kerana maha suci kami dari melakukan sesuatu yang tidak mengandungi hikmah dan faedah yang kekal. Di sini kita kena belajar para jemaah sekalian, semua yang Allah Ta'ala cipta atas dunia ni, makhluk dia ni ada hikmah. Termasuklah penciptaan syaitan dan iblis, ada hikmah yang tersendiri. Baiklah, ayat yang terakhir dalam siri kita ini, ayat 18. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah. Mana berdua ni akan bertembung sentiasa. Lalu ia menghancurkannya. Al-haqqu akan mengalahkan kebatilan. Maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap Allah Azza wa Jalla. Macam-macam kata ke Tuhan, maka itu kebinasaan bagi kamu. Tengok nota 949. Yakni maha suci Allah daripada melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tak ada faedah. Atau ia bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Kita ni kadang-kadang kita duk fikir, apa sebab Allah buat nyamuk? Buat menyusahkan kita nak tidur, buat serabut kita, tidur nyek sini, terpaksa kena beli ubat nyamuk, kena bawa kelambu, macam-macam. Itu kalau kita fikir dengan otak kita, nak marah lah kan. Tapi bila kita kaji tentang nyamuk, Masya Allah, Allah Ta'ala sebut, Allah tak malu nak buat bandingan dengan ba'udah.
Tuan-tuan tengok dalam kuliah saya ada tajuk ba'udah, tajuk tentang keajaiban nyamuk. Masya Allah. Kita kata lagi kita korek, lagi kita jumpa dengan benda ajaib dalam Quran. Allah Ta'ala, Maha Suci Allah daripada melakukan sesuatu yang sia-sia, atau ia bersifat dengan sifat-sifat kekurangan, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum kafir musyrik itu. Bahkan Allah sentiasa bertindak dengan benar untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil, yang salah. Demikianlah peraturan dan undang-undang Allah. Yang salah tidak akan kekal, sekalipun pada setengah-setengah ketika yang salah itu diberikannya kuasa. Kadang-kadang lama juga kuasa itu, bukan sekejap. Untuk menguji i'tiqad, kepercayaan. Sebagaimana Fir'aun turun-temurun beberapa kurun, ayah dia, anak dia, baru mari zaman Nabi Musa, barulah binasa. Kita kata itu semua ketentuan Allah Azza wa Jalla yang tak boleh kita nak ambil mudah. Jadi para jemaah sekalian, kita simpulkan dalam ayat ini, dalam ayat 11 hingga 18 ini, beberapa perkara, yang itu yang pertama sekali, yang besar yang kita boleh buat, iaitulah tentang siapa yang tak mau menerima kebenaran, mereka akan hancur. Mereka akan tewas, akan kalah. Yang kedua, kita kena sedar bahawa Allah SWT tak cipta makhluk dia ni abasa la'ibin. Tidak. Bahkan semua yang Allah Ta'ala cipta ini mempunyai hikmah dan kebijaksanaan yang tersendiri, sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Kemudian secara kesimpulannya, jangan lupa, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Ini kita bimbang, kita tak tahu, tapi kita tak mau, nak jadikan kita macam orang tahu, maka berlakulah perkara-perkara yang tidak baik. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita tamat di situ perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri akan datang, bermula dengan ayat yang ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita semua, mendapat ilmu yang berberkat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah untuk kita dunia dan akhirat. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.